Right. So, macam yang Madam bagi tahu, okay, untuk kelas hari ni kita ada 2 part penting. So, Madam akan buat recording ni untuk 2 part. Okay, the first part kita try habiskan dalam masa setengah jam ni, sekejap je supaya Madam tak naklah dragging your time lama sangat. Okay, di mana the first half an hour ini kita akan buat post lab untuk eksperimen 6 plan growth yang hari tu. Okay, actually Madam tak ubah sangat pun. Slide ni slide yang hari tu, cuma Madam ada tambah beberapa slide untuk jawapan bagi bahagian result dan juga discussion. So this handout I'm going to give you afterwards lah. Okay. So the first part for post lab ini, okay, you all perlu ada bersama dengan you punya lab report. Okay, and then the second part of our class mungkin dia akan ambil masa 40 minit ke setengah jam, setengah jam ke 40 minit. It depends on your question, okay, your understanding apa semua. Tapi better tanya sebab ada perkara besar yang akan berlaku pada minggu depan. Okay, minggu ni ada juga. Minggu ni you all akan ada UPS 2. Itu Madam cerita waktu tutorial lah nanti. Okay, tapi untuk hari ni, untuk the second part, which is the guide for practical test, I'm going to reveal which experiment is going to appear as your practical test. Okay, you all nampak skrin Madam tak? Nampak kan? Nampak ada. Okay, alright, very good. Okay, so untuk practical test, daripada 6 eksperimen ni, semua lab reportnya ada lagi tak? Ke dah hilang dah lab reportnya? Saya tahulah dekat JC ada. Okay, one of them is going to become your practical test. Tapi dia bukan exactly the same. Itu yang Madam pernah cakap. So you tak boleh directly ambil je. You bolehlah refer. Tapi you have to prepare another one and submit according to the question yang kita akan release pada minggu depan. So next Monday, it is very important sebab 2 jam itu adalah waktu practical test. Pagi-pagi tu kita akan ada ujian untuk manipulative skill and then you akan diberi masa untuk write your lab report berkenaan dengan eksperimen tu. So kejap lagi saya akan reveal dan akan bagi taklimat. Kalau you perasan lah, siapa yang alert dengan GC, actually saya dah create dah bahan-bahan itu dan dah bagi dah soalan trial. So after this we are going to look into that lah. Alright. So let us look at experiment 6 planet growth punya post lab. So this is what we are doing last week. Okay, in which kita buat tentang observe and record the growth of bean sprout. You all tanam dan every day you kena ukur, okay, bean sprout you sebanyak 15 kacang lah. Okay, dan kita dapatkan min. Okay, saya faham masa you buat ada kacang-kacang yang tak tumbuh. So itu yang Madam ajar hari tu, di mana pada waktu yang tumbuh tu kita akan kira berapa ketinggian yang ada dan kita akan cari dia punya min lah. Okay, and the data that you are going to present in this lab report adalah just the min untuk 8 hari lah, hari kosong sampai hari 7 tu. Okay, 8 hari itu bukannya the raw data yang banyak-banyak tu bukan. Okay, so kita measure the growth parameter tu lah. Alright, so ini eksperimennya hari tu kita dah buat. So straight away kita akan pergi kepada data. Okay, so untuk data, actually table yang you buat sepatutnya adalah table 6.1, di mana tajuk table itu sepatutnya adalah mean of height of plant. Maknanya dia dah tak ada length of root ni. Okay, dia hanya akan ada height of plant. Sebab Madam kata 2 lagi ni kita akan potong. So your table hanya akan ada mean height of plant dalam unit mm dan ada data. Ada 8 data ini sahaja. Itu maksud this one. Okay, so yang ni tak perlu ada dalam report, kita takkan bagi markah. So untuk part result, apa yang perlu ada? Total mark for the result adalah 12 markah. So untuk 12 markah ini, table ini akan contribute 7 markah. Mana datang 7 markah? Table ni mesti ada title. So for the title, supposedly kejap. Pen saya baru balik cuti. Dia tengah mandi blues.
Okay. So, untuk table of marks ini, dia mestilah ada mean, height of plant. Ni tak adalah. Tajuk table dia. So, you buat kepala dia kena ada days 0 sampai 7 mean of height ini dan ada data. Data ni satu data je lah. Dari mana you dapat data ni? Data ni adalah daripada raw data you ni. Okay, di mana untuk 15 seed tu you tambah, you bahagi dengan berapa yang tumbuh tu. Yang tu you record semula ikut hari. So, dia kata mana nak dapat 7 markah ini, all complete data, mean of height of bean sprout. Bila data you ni adalah mean, dan mean itu dalam mm. Okay, tak boleh dalam cm. Saya tahu kebanyakan ukur pembaris tak perasan you pakai cm. So, kalau you buat dalam cm, okay, you have to convert. Okay, what do you need to convert? Okay, you kena convert mm ini, okay, daripada cm. Di mana 1 cm adalah bersamaan dengan 10 mm. Tambah 10 lah pada data atau gerakan titik perpuluhan. So, data dalam ni kalau betul ada semua data, okay, ada 8 lah. Hari kosongnya tak kira sebab biasa kosongnya adalah 0.0. Okay, perlu ke tulis mm? Tak perlu sebab kat sini dah ada. Ikutlah berapa, katalah 1.9, katalah 3.7, 5.8, 7.9, 14.1, 14.1, 14.1. Let's say. So, ada semua. Tak adalah you buat pangkal-pangkal macam ni. Maknanya you punya table ni ada 2 row sahaja. Okay, dapatlah 7 markah. Dan data ini you kena plot ke dalam graph. So, that graph is going to contribute another 5 marks. Okay, so if madam boleh tunjukkan yang kawan you share. Okay. Alamak, tak sempat nak hide. Okay, so macam yang madam sebut tadi, for this part, okay, dia akan contribute 12 markah. Okay, so macam biasa, lab report you, mestilah ada plant growth, 2 dia punya learning outcome, walaupun dia tak ada, orang kata apa, tak ada markah. Okay, sama juga dalam practical test nanti. So, you mungkin tak akan tulis eksperimen 1 sampai 6 ni tak. You tak tulis. You akan tulis title of experiment saja. Sebab you bukan buat eksperimen 1 sampai 6. That is untuk practical test. So, you tulis eksperimen apa, tajuk apa. Tak perlu nombor. Kalau dia ada objektif, kena tulis objektif untuk lab report. Mesti ada punya. Okay, so turutan apa yang kita belajar sebelum ni, eksperimen punya title, objektif, result, discussion, question and answer, conclusion dan references wajib ada. Okay, dalam penyediaan lab report untuk practical test nanti. Okay, so si Alisha dia bagi data keseluruhan ni. Okay, macam mana Alisha boleh dapat plotting ni? Okay, so kalau kita tengok, untuk graf dia ni, dia dah buat graf yang betul. Okay, cuma dia bagi data yang raw. Okay, so dekat sini, okay, kalau ikut, dia akan kehilangan semua markah, 5 markah tu. Salah, berapa? 7 markah. Kenapa akan hilang 7 markah? Sebab sepatutnya, kecuali kalau pada bahagian bawah, you dah buat dah. Total 15 ni kan, dan you tambah min. So, untuk Alisha nanti boleh submit balik min. Let's say you buat 0.0. So, this one ada. Tambahkan semua. Kan, untuk day 1. 17mm ni kan. Tambahkan semua dan you kena dapatkan min dia. Contoh berapa? 1 point berapa. Dia kena ada min. Kita bukan nak table ini. Sebab table yang kita nak adalah table 6.1 ni. Data dia ada 1 je. Tak perlu tulis yang banyak-banyak tu. Okay. So, nanti kena tambah lah. So, kena tukar Alisha ya. Okay. So, untuk next, yang tu saya tak bagi markah lah. Saya nak suruh Alisha buat balik. Okay, untuk bahagian graf pula. Sebenarnya saya rasa Alisha dah ada dah datanya. Sebab dia dah boleh plot graf. Plot ni dia tak adalah plot banyak. So, ada nilai. So, nilai setiap satu ni kena gantikan. Table ni dengan nilai-nilai tu. Okay. Right. So, kalau nak tanda graf ni pula,
Okey, markahnya total ada 5. Okey, di mana markah pertama adalah untuk axis, title. Graf ni kena ada title. Okey, kat sini tak ada title kan? Kena ada title. Axis ini satu markah. Okey, correct suitable scale. Okey, satu markah. Maknanya kita tengok markah you punya scale ni bersesuaian tak? Graf you tu dapat maximize tak dengan kertas graf? Okey, tak boleh lah macam kertas graf besar, you salah pilih scale. Okey, graf tu jadi kecil je. So kita akan tengok bersesuaian tak. Okey, dan data plotting saya akan kira plot data tu mesti ada 8 termasuk hari kosong. Contoh kat sini 1, katalah kat sini 2, yang ni macam mana? 3, 4, katalah macam ni kan. Hari kelima mungkin dia dah start static ke. So kita akan tengok data. Data ni mesti selari lah. 7. Macam ni data nombor 6 ni dah kira salah. Sebab dia tak selari dengan bawah. So biasa kalau saya, dari zaman saya sekolah lagi, saya akan guna pembaris. Larikan pergi pada skala. Let's say kat sini. Okay, so saya akan kira mesti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 data. Okay, barulah you akan dapat satu markah untuk data. Dan shape of graph. Okay, you tak perlu letakkan lag face, log face pada data you, pada graph. Tak perlu. Okay, walaupun kita belajar, tapi untuk kita punya dapatan tak perlu. Okay, jadi apa yang you kena buat, sekejap saya nak guna warna lain. Okay, you dalam graph biology kita tak balancekan titik macam fizik. So we have to sambungkan titik tengah setiap graf ni. Tapi you buat elok-elok lah. Kalau ikut dia kena, kalau saya lah macam ni kan, rekod ni dia memang freehand, tapi dia kena ada smoothness of graph lah. Okay, sambungkan semua titik. So kita nak lebih kurang shape ini, walaupun dia tak exactly macam dalam nota, tapi inilah sepatutnya yang kita akan dapat. Okay, so jom kita tengok. Kejap. Okay, jom kita tengok graph. Okay, untuk graph ni 5 markah. So apa yang perlu ada pada title tadi? Height of plant. Okay, betul. Against time. Okay, this is the correct way to write title. So title dia dapat satu markah. Okay, di mana kita biasanya akan buat y axis melawan x axis. Okay, so tak perlulah tulis ni, panduan madam je. Okay, so dapat satu markah kalau you all ada title. Kalau tak ada title, maknanya you dah hilang satu markah. Okay, dan tadi kita kata markah adalah untuk axis. Axis ini wajib ada dua-dua. Dan jadi kebiasaan di mana bila tulis axis, you have to write apa nama parameter dan unit. Height of plant in mm, baru dapat setengah. Sebab markah dia 1. And time dalam day. Jangan pula pergi merepek time minutes pula. Sebab yang kita tulis ni adalah day. Very good. So untuk axis dia dapat satu markah. Kalau lah salah satu salah, contohnya tak ada unit. Okay, contoh height of plant tapi tak tulis mm. Okay, day tak tulis tu. So salah lah, dikira salah. So part yang betul tu hanya dapat 0.5. Sebab dia dua benda kan. Okay, dari segi scale macam nak tengok. Okay, kalau tengok data penggunaan kertas graf dia ni maximize, maknanya tidak terlalu kecil. So automatic untuk scale dia akan dapat markah. Okay, so kemas elok, pembahagian antara scale ni nampak sekata. Dengan jarak ini 10. Okay, semua sama sampai atas. Okay, yang ni pun jarak dia sama untuk hari. Itu maksudnya pembahagian scale. Tak adalah awkward scale. Tiba-tiba mula jarak 1, lepas tu jarak 2. Tapi dia punya skala tu tak betul. Okay, so untuk scale dapat markah. Dan untuk titik ni biasa saya akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So untuk plotting dapat satu markah sebab cukup 8 titik. Dan titik dia bermula pada hari kosong. Kosong ni kena ada titiknya sebab kita ada data kosong tadi. Okay, dan garisannya nampak tak? Very smooth the graph. So untuk graph dia akan dapat satu markah. Okay, so untuk despite actually dia dah dapat markah 5/5. Okay, cuma untuk table tadi kena betulkan lah. Saya tak naklah potong sampai 7 markah sebab sebenarnya you ada data. Betulkan nanti. Okay, nanti submit semula yang dah ditanda Alright,
So settle untuk part result. Ada tak soalan di mana untuk result kita kita akan ada 2 part. Okay, di mana table of marks ni salin balik tapi data ni lengkap, dapat 7 markah terus. Okay, tapi syaratnya bukan raw data, mesti min. So siapa-siapa yang salah kena betulkan. Okay, and then marks of the graph adalah 5 markah di mana elemen yang kita ambil kira ini semua. Okay, shape of the graph tadi termasuk yang last sekali lah. Okay, shape of the graph pun 1 markah. Okay, so total untuk graph adalah 5 markah. Okay, untuk table 7, so total per 12. Okay, so untuk rakan you punya tadi saya tak tanda lah. Okay, next adalah untuk discussion. Okay, so discussion ni actually you tak perlu tulis secara macam mana saya nak cakap. Okay, untuk discussion you tak perlu tulis dalam bentuk menjawab soalan. Ini adalah poin-poin yang saya dah bagi tapi saya suruh you buat dalam paragraf. Okay, so kalau you tengok rakan you tadi dia memang buat dalam bentuk paragraf. Tapi apa benda-benda yang perlu ada dalam jawapan you? So this is the thing yang saya dah buat pada slide ini. Nanti sekejap lagi saya akan bagi PDF ini. Okay, di mana saya kata dalam you punya discussion kita bincangkan balik graf dan data yang kita dapat. Okay, you kena bagi tahu based on the graph drawn, nyatakan shape of the growth curve, nyatakan x-axis dan y-axis. Dekat sini you akan dapat 3 markah. So, shape of the graph you boleh cakap dia adalah sigmoid ataupun S-shape. X-axis kita adalah time iaitu dalam bentuk day. Y-axis kita adalah height of plant dalam unit mm. So, benda ni perlu ada dalam you punya discussion. Very good. You look that your friends is writing this thing dalam bentuk yang betul lah. Based on the graph drawn, the shape of growth curve is S-shape. S-shape atau sigmoid, betul. Okay, x-axis is time, which is day. Very good. Okay, while the y-axis is height of plant in mm unit. So, dekat sini dia dah dapat 3 markah untuk menjawab soalan pertama dan dia buat 1 paragraf. So, tak perlu salin soalan untuk discussion. So, that discussion item tu adalah untuk guide kepada you menulis. Tapi kalau question and answer, kalau you ada masa, better you tulis soalan tu. Sama juga untuk lab report punya practical test nanti. Okay, and then dia minta untuk kita explain why the shape of graph based on 4 main phase of growth. Okay, this one saya kata all point in notes is accepted. Okay, cuma you bear in mind untuk lag kita nak 2 markah. Log yang saya bagi banyak sikit 3 markah, yang lain semua 2. Total untuk part growth phase ini adalah 9. Jangan you salin semua point dalam nota, you bagi markah diri you 14 markah based on that part only. Tak boleh. Okay, maksimum dia akan bagi this element 9 markah. You tulis lebih tak apa, tapi bila pemeriksa nak tanda, dia akan pilih-pilih lah jawapan you. Contoh macam mana kan? Kita akan cari, okay, first sekali adalah nama-nama fasa tu. Okay, day 0 to day 2 is the lag phase. Nama fasa, lag phase, ini dah kira 1 markah. Dan kena cari 1 penerangan untuk lag phase based on your notes. Okay, macam dekat notes, ini contoh Medan ada bagi juga. Ni kemudian you tanda pun tak apa. Kejap. Silap. Dalam nota you boleh buka. Ataupun dalam ni pun saya ada includekan hari tu. Berkenaan this one. Nampak tak lag? Okay, so you boleh describe dia sebagai slow growth disebabkan apa? Ataupun you boleh kata during lag phase organism is young. Mana-mana 2 point ini kita boleh terima. Cuma tadi Madam kata untuk bagi markah bahagian lag ni nama dia. Lag tak boleh. Lag phase 1 markah, salah 1 penerangan. Untuk log, nama log 1 markah, mana-mana 2. Untuk decelerating, nama decelerating atau linear phase ini 1 markah, mana-mana 1 point. Okay, sebab total markah 2, 3, 2, 2. So, total markah untuk bahagian discussion adalah 9 markah. Okay, so kita try lah tengok. Okay, kita go back and forth untuk this part. Okay, macam ni lag dah dapat 1 markah. The growth is slow. Okay, at this stage because there is only a few cell initially. Ada tak point ni? Kita check. Betul. A few cell initially. So, dia ambil sampai takat ni. Betul. So, kita boleh bagi markah untuk that point. So, untuk
this one, okay, occur, okay, initially. So dekat lag dia dah dapat, you buat lag 2, supaya kita boleh orang kata tahu cukup tak markah yang kita bagi. Okay, so mungkin saya tulis kat sini lah, lag dia dapat 2 markah. Okay, and then pemeriksa biasanya akan tengok lagi day 2 and 5 are log phase. So dia akan cari perkataan log phase. Log phase ini tadi dah dapat 1 markah. Apa point log phase? Untuk log phase sepatutnya kena 3 markah. So apa point yang kita boleh tulis? Okay, you boleh kata rapid exponential tak dapat lagi markah. Kenapa rapid exponential? Sebab size or number of cell increase quickly. Ataupun you boleh kata during log phase organism is well adapted to environment. Okay, any two. Ataupun you boleh kata during log phase the condition is optimum with sufficient food, space, apa semua-semua ni. Okay, mana-mana 2, mesti 2. Kalau you tulis 1 je, so you akan kurang 1 markah untuk bahagian log phase. Okay, so for this one kita tengok kawan you kata show the organism growth is rapid because the size of increase quickly. 1 markah. Kena cari 1 lagi. The organism is also well adapted to environment. So cukuplah markah untuk log dia 3 markah. Okay, so cuma kalau you tengok apa yang rakan you buat, it is very good, tulisan dia kemas. Cuma bila dia terlalu panjang, maknanya digabungkan soalan nombor 2 ni, okay, elemen nombor 2 lag, log and decelerating dan stationary ni dalam satu paragraf, ini yang madam kata a bulky paragraph. Tak salah, pemeriksa akan baca. Cuma kalau pemeriksa tu tengah buat, tulisan you pula comot, okay, dia hilang track. Dia kena baca all over again. Kalau dia nak baca, kalau dia rasa macam tak apalah, start kat sini kot tadi habis, mungkin akan ada ayat you yang dia miss. So that is why it is very important to write discussion in short paragraph. Macam mana short paragraph? So mungkin log 1 paragraph, selang lagi, lag 1 paragraph, decelerating 1 paragraph, selang-selang, supaya dia dapat track dan dia pun kod markah tu dengan mudah. Itu tips dan trik dia, bukan nak susahkan you. Itu sebab dia. Okay, so log dapat. Okay, next, sepatutnya ni boleh buat paragraf lain. Next is day 5 to 6. Okay, dia kira sebagai linear phase. Okay, so linear phase kat sini dapat. Okay, boleh linear, boleh satu lagi nama dia adalah stationary. Okay, because the growth rate become limited and also slow down. The growth is limited by internal factor. Okay, so kita check balik apa yang ada dekat dalam nota. Okay, betul. Okay, growth rate become limited or slow down. Penyebab dia adalah kenapa? Growth limited internal factor such as apa semua. Tapi for this one tak perlulah tulis dua-dua. Salah satu sahaja pun dah dapat markah. Tajuk dapat 1 markah. Selain linear, you can write it as decelerating. Okay, then untuk internal space ni another point lah. Mana-mana 2 ni, pilih 1. Okay, so for your friends, madam pilih lah. Biasanya cara kami menanda macam ni lah. Internal factor. Okay, linear phase dah dapat. Okay, growth rate become limited or slow down. Kita ambil yang awal lah. Dah dapat point. Ataupun kalau next point dia ni pun boleh dapat markah. Tapi kena lengkap lah. Okay, so untuk linear ataupun decelerating, 2 markah. And last one, okay, adalah last day 6 to day 7 is stationary phase. Eja betul-betul. Okay, so stationary ada. Okay, apa yang berlaku semasa stationary? Okay, we check the point. Okay, ada beberapa point. Okay, so mana-mana point adalah penting. Tapi yang mana point yang sebenarnya paling accurate untuk describe? Katalah nanti kita belajar bab growth dan dia masuk dalam exam. Okay, okay, it is sekejap, kenapa? Okay, point yang mana? Constant growth disebabkan apa? Pada waktu dah sampai fasa yang sepatutnya dia statue tu, data untuk hari tu sama. Okay, kita kata dia berada pada zero growth. Okay, growth equal to 0, di mana apa yang berlaku ialah kadar. Okay, cell division is equal to cell mortality or cell death. Ini juga yang berlaku pada kita sekarang. Okay, kenapa kita tak membesar lagi? Sebab bila ada sel yang mati, sel itu akan diganti. So, dia takkan ada extra cell untuk menyebabkan kita growth. Okay, sel yang ada adalah untuk repair
dan juga renew sahaja, gantikan. Sama juga dengan ketinggian dan sebagainya. Okay, so ini poin paling penting, tapi mana-mana poin ini pun boleh diberi markah. Contohnya period where overall growth has stopped ataupun chase, okay, size organism unchanged ataupun maturity achieved. So mana-mana ini pun boleh diberi markah. So for example, your friends dia kata the net growth equal to growth di mana cell division is equal to cell mortality. So dapatlah 2 markah. So part ini total dia dah dapat 9 markah. Ingat 14 markah tau tadi. 9 campur ni ada 2. So ada 2 lagi markah di mana dia tanya tentang precaution step. Okay, hati-hati dengan yang macam ni contohnya kebanyakan pelajar bila kita senaraikan beberapa aspek, mungkin dia penat menulis, buatnya pula di rumah. Okay, so dia tend untuk tertinggal elemen-elemen. Dia rasa this one dia dah tulis banyak, padahal this one baru 12 markah, ada part lain. Contoh yang ketiga ni hari tu, madam kata 2 precaution step to be taken for successful experiment. So you may suggest anything. Kalau ada yang selain dari madam senaraikan, you boleh bagi tahu madam. Tanya sekarang, okay, apa jawapan dia. Contoh yang madam senaraikan ialah choose the best mung bean sprout. Ataupun kalau you kata rendam dulu bean sprout itu, soaking the mung bean for a few hours atau a few minutes ke before planting, allow the seed swell and begin softening prior to planting. Ini antaranya. Ataupun place the plant in shady area but still can get the enough sunlight. Ini contoh apa precaution yang kita perlu ambil. Okay, so kita try tengok apa kawan you tulis. Okay, taken ni is soak the mung bean in water and choose the sing mung bean. Betul. So ini kira precaution. Okay, mungkin ada jawapan dalam jawapan madam tadi tu. Jawapan you betul tapi tak ada dalam jawapan madam. So you may suggest. Okay, second, we cannot directly measure the height of mung bean with ruler. Betul? Ini precaution. Masa nak ambil data, success of experiment, success of your experiment bukan sekadar tumbuh, tapi adalah keupayaan you untuk dapat data dan plotting the data into the graph. So, okay, we cannot direct measure menggunakan ruler. So, kena pakai string. So, patutnya bukan sampai sini je. So, dia suggest should use string to measure. Very good. To get the accurate reading. Because the shape. Betul? So, kat sini, kawan you ni dapat markah penuh. Okay, so 2, 11, 13. So, dia dapat 14/14 untuk part discussion. Alisha nanti tanda ya. Sebabnya yang ni madam nanti you remove yang ni, upload baru yang you tanda. Sebab tadi betulkan graf. Okay, so boleh tak? Ada tak siapa-siapa nak share jawapan dia? Yang nak tanya ke sebelum kita sambung kepada part question and answer? Tak ada? Semua jawab sama macam Alisha? Tak ada. Oh, tiru Okay, so untuk bahagian question ada 2 soalan, 2 markah. Soalannya satu je. Dia nyatakan state 2 factor that require for seed germination. Yang ni sebenarnya nak suruh you, mungkin akan ada soalan macam ni lah dalam practical test. So, cara untuk you dapatkan jawapan ialah sama ada, kalau tak ada dalam nota tu, okay, boleh tengok tapi dia tak boleh jadi reference. So, you can Google search, okay, the answer. Pilih jawapan yang suitable. Jangan main salin panjang tapi tak ada jawapan. So, kalau macam ni, dia nak 2 factor, you tak perlu jawab panjang pun. Nyatakan 2 factor. So, antara faktor yang penting untuk seed germination, okay, essentially adalah water. Ini yang nombor 1 paling penting. Water. Sebab kita tahu, okay, seed tu, waktu dia dekat kedai runcit, kan lama. Tak tumbuh-tumbuh pun. Sebab apa? Dalam setiap seed ni, dia ada satu enzim yang menyebabkan dia tak boleh tumbuh. Kita panggil untuk mengekalkan dia punya seed dormancy. Kadar dia tak subur tu. Tapi, kenapa bila kita rendam dengan air, okay, kita pilih seed yang masih lagi berat, ada cotyledon dan sebagainya tu, tanam. Okay, bila dia kembang, dia cepat tumbuh. Sebab enzim yang memastikan dia tak tumbuh tu telah dilute by water yang diserap. Enzim tu dah cair. Oh, sebenarnya seed tu tahu dia dah berada pada keadaan yang suitable, yang ada air, so dia boleh tumbuh. So, selain daripada air,
faktor yang mempengaruhi seed germination sebab nak berlaku growth kena ada tenaga. So mestilah dia boleh menjalankan fotosintesis, boleh gunakan cotyledon. So dia perlukan oksigen. Kat mana hidung Mang Bin? Yang dekat tempat putih tu. So dia akan juga serap oksigen dan kita perlu kawal temperature. Kenapa temperature? Okay, tak boleh letak kat tempat yang direct sunlight. Kat luar rumah panas. Panas cing-cing orang kata. Panas sangat-sangat. Okay, tak boleh sebab nanti medium yang you letak kapas dan sebagainya cepat sangat kering ataupun heat tu boleh mempengaruhi growth tu. So ada 3 faktor. So you boleh tulis mana-mana 2. Ada tak faktor lain yang you senaraikan tapi tidak madam senaraikan? Meh kita consider sama-sama. Okay, macam ni kawan you kata water and temperature. So dia dapat 2 markah untuk bahagian question and answer. Gitu je, direct je. 2 faktor daripada 3 tadi. Okay. Dan as the conclusion as usual, macam ni lah bagus. Reference you retrieve daripada mana? Nanti dalam practical test pun macam tu. So let's say you kena buat pasal mikroskop, carilah mana-mana yang you boleh dapat precaution cara guna mikroskop dan sebagainya. Walaupun you rujuk nota dan manual yang kita guna, tapi at least cari 1 atau 2 references. Okay. Alright, walaupun tak guna ke, baca sikit-sikit tapi you ambil point dekat situ sebab kita tak boleh rujuk manual dan juga nota kita sebab itu bukan rujukan yang valid lah. Okay. Alright, so apa yang kita nak conclude? Yang ni madam kata awkward sikit sebab kita tak boleh refer kepada objektif. Objektif kita ni benda yang general sangat kali ni. Okay, observe, record the growth. So caranya macam mana kita nak twist? Siapa baru masuk? Madam dah nak habis. Tak apalah, practical test belum lagi. Sorry. Madam pun dah pening dah. Mana ni? Okay, so kalau kita tengok to measure the growth of parameter. Dan sebenarnya madam dah bagi kan apa conclusion dia yang bersesuaian dengan aktiviti yang kita buat. Okay, so measure of height tu kita akan kata the height of plant and other organ increase. Okay, sepanjang 8 hari you jaga kacang tu, kita tahu yang kita ukur adalah height of plant. Kalau kita buat ciri lain, kita tulis ciri lain lah. So the height of plant tu akan increase as the number of days increase. Ini parameter dia. Ya Allah, bergerak. Okay, days increase. Okay, ini satu. Dan maknanya the growth curve appear to be sigmoid. Ini apa yang kita observe daripada data yang kita plot adalah dalam bentuk sigmoid shape di mana terdiri dari 4 growth phase, lag, log, decelerating and stationary phase. So siapa yang tulis linear boleh juga. Decelerating boleh ganti dengan linear. So this akan contribute kepada 2 markah bahagian conclusion. Okay, so as we look at your friends conclusion, I guess betul lah. Sama kan sebab benda ni yang madam dah bagi. So bolehlah dapat 2 markah. So actually kalau ikut kawan you ni boleh dapat markah penuh kecuali bahagian table tadi. Ingat mana-mana yang salah pun madam bagi chance. Sebelum you hantar, renew. Ataupun kalau you tak nak discard this part, tambah kat bawah ni satu lagi. Boleh je sebab dia 2 baris je graf. Buat graf 6.1 apa dia? Di mana dia adalah mean kepada every raw data ini. Kita tak nak graf dalam bentuk raw data. Hati-hati untuk pilih raw data. So I guess for post lab ini sahaja. Okay, so bagi saya stop sekejap. You all completekan sikit. Jangan end call. Saya akan sambung pula dengan guide for practical test. Okay, saya bagi gap 2-3 minit untuk saya settlekan a few things. Okay, sekejap ya.